Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas rezeki daripada Allah kita dapat bertemu pada petang yang bahagia ini. Dan tadi lebih kurang kat setengah jam lebih kita mengulang matan sampai tertidur rasanya. Betapa mendayunya hafalan matan sampai kena ambil air lah kan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita untuk memahami kitab ni sekali tengah hafal matan sekali. Bila kita khatam nanti masa kita tumbang seekor kambing kan, setiap seorang keluar 10 geni dapat beli seekor kambing dah kan? Masa kita tumbang kambing tu, kita tumbang dengan penuh gembira sebab kitab pun khatam, hafal pun selesai. Tapi kalau tak hafal, tak sembelih kambing lah, sembelih tok mi habis bait je lah kan? Okey, jadi harap-harapnya semua kita pakat sama-sama belajar, sama-sama kita dapat menghafaz matan ini dengan baik, insya-Allah. Harapnya begitulah Jangan orang yang mula-mula sekali yang teringin hafal matan, saya sendiri daripada 2015 saya baca kitab ni, saya sendiri tak hafal-hafal lagi matan Okey, dia sebenarnya akhir-akhir tu yang penting khatam je. Tak ada nak mengulang lah. Dengan niat mengulang di rumah lah. Dan insya-Allah lah bila mengulang di rumah ni dia ada suasana lain. Sampai rumah dia tengok suasana gembira suasana tenang. Dia tenang terus lah di rumah tu Dia hilang segala kekusutannya tu Jadi terus tak apa. Okey, hari ini kita masuk kepada baki perbahasan tentang at-takhsis al-munfasil. Baki kepada at-takhsis al-munfasil. Kalau kita bincang pasal at-takhsis al-muttasil, ada 3 perbahasan yang telah kita bincang sebelum ni: al-istisna, wasyart, wat-taqyid bis-sifah. Dan kita telah pun masuk pada kebanyakan perbahasan tentang at-takhsis al-munfasil, iaitu ketika kita membincangkan ucapan Sayyidina Imam Al-Haramain, wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab wal kitab bis sunnah was sunnati bil kitab was sunnah bis sunnah. Hari ini kita masuk kepada perbahasan wan nutqi bil qiyas. Wan nutqi bil qiyas. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhi wa talamidatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurahi, Allahumma amin. Haisu qala wan nutqi bil qiyas, maksud wan nutqi bil qiyas, an-nutqi disambung oleh Sayyidina Imam Al-Haramain selepas tu, wa na'ni bin nutqi qaulahu ta'ala wa qaular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di antara perbahasan ataupun perkara yang boleh untuk berlaku takhsis secara munfasil adalah takhsis an-nutqi bil qiyas. Jadi an-nutqi yang dimasukkan sini adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Al-Quran dan juga hadis asalnya bersifat umum, tetapi akhirnya dikecilkan skopnya, ditakhsiskan. Siapakah mukhassis ketika itu? Al-qiyas. Qiyas sendiri menjadi mukhassis. Lalu yang menjadi mukhassas al-am allazi waqa'a fihi takhsis adalah ayat Al-Quran ataupun hadis baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi ini adalah at-takhsis al-munfasil yang terakhir disebut dalam kitab Waraqat. Ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi bersifat umum, lalu datanglah konsep qiyas
dengan sebab qiyas kita pun mengecilkan skop umum yang ada pada ayat Quran atau ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, wal misal. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Di manakah lafaz umum dalam ayat ini? Az-zaniyatu waz-zani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Di manakah lafaz umum yang ada pada ayat ini? Dan kita telah mempelajari tentang wa alfazu arba'ah, al-ismul wahidul mu'arrafu bil alif wal lam wal ja' ila akhirih. Di manakah lafaz umum dalam ayat ini? Kalimah az-zaniyatu waz-zani, maksudnya semua penzina lelaki, semua penzina perempuan. Maknanya ayat ini menyatakan tanpa kecuali. Tak kira siapa dia, kalau berlakulah jenayah zina di antara seseorang dengan seseorang, maka berlakulah hukuman, iaitu disebat 100 kali. Lalu dengan hadis-hadis yang lain, tahulah kita maksud yang di sini adalah bukan semua penzina. Berlaku dah taksis tu, iaitu yang dimaksudkan dengan penzina di sini adalah penzina yang belum berkahwin, yang belum merasai akad nikah secara sah. Yang kita gunakan istilahnya adalah ghair muhsan. Tapi kalau penzina itu dia pernah berkahwin, sama ada isteri dia masih ada atau suami dia masih ada, ataupun dah meninggal ataupun dah kena cerai, apabila sudah ada pernikahan sebelumnya, lalu selepas daripada pernikahan yang sah itu berlaku pula zina sepanjang hidup dia, maka ketika itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada penzina ini adalah rejam sampai mati. Okey. Jadi ayat Al-Quranul Karim Az-zaniyatu waz-zani adalah ayat yang bersifat umum, iaitu pada kalimah Az-zaniyatu waz-zani, kerana ada lafaz mufrad yang dimasuki dengan alif lam. Dan kita dah belajar, alhamdulillah, lafaz mufrad campur alif lam, dan alif lam itu pula bukan alif lam ahdiyah. Dia akan memberi makna semua, iaitu semua penzina perempuan dan semua penzina lelaki. Maka sebatlah mereka sebanyak 100 kali sebatan. Baik, kalau ikut ayat ni, tak kira hamba, tak kira orang merdeka. Hamba berzina pun kena 100 kali sebatan. Hamba perempuan pun sama, hamba lelaki pun sama. Orang merdeka pun sama, baik lelaki baik perempuan. Sebab Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu waz-zani. Tak disebut pun az-zaniyatul hur, waz-zaniyatul hurrah, waz-zanil hur. Tak pun disebut begitu. Kalau disebut begitu, berlaku at-takhsis al-muttasil, sebab didatangkan sifat. Kalau ada, tapi tak ada. Jadi tidak berlaku takhsis muttasil dalam ayat ni. Sebaliknya yang bakal berlaku yang kita pelajari adalah at-takhsis al-munfasil, dengan sebab qiyas. Mana qiyasnya? Di manakah qiyas yang menyebabkan ayat ini akhirnya telah dikecilkan skop? Okey, qiyas ni adalah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-25. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apakah hukuman yang akan dikenakan ke atas penzina yang dia ini adalah berstatus hamba perempuan. Seorang hamba perempuan kalau dia berzina dan dia telah berkahwin ataupun dia belum berkahwin, apakah hukuman yang akan dikenakan ke atas dia? Allah Ta'ala cerita tentang hamba perempuan. Kata firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 25, fa iza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'azab. Fa iza uhsin, apabila hamba-hamba perempuan itu sudah berkahwin. Uhsin di sini maksudnya dia telah menjadi muhsan dengan sebab berkahwin.
Fa iza uhsinna fa in ataina bi fahishah, kalau dah mereka telah pun berkahwin, hamba-hamba perempuan telah pun berkahwin, tetapi selepas tu dia boleh berzina pula, sedangkan dia ada suami lah. Dia melakukan fahishah, iaitu dia telah melakukan jenayah zina. Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat minal azab. Maka ke atas mereka, iaitu para pezina di kalangan hamba-hamba perempuan yang mereka telah pun berkahwin, mereka akan dikenakan 1/2 azab yang diberikan ke atas wanita-wanita merdeka. Mereka akan dikenakan hukuman atau dikenakan iqab di sisi Allah Ta'ala, akan diberikan hukuman, iaitu diberikan 1/2 hukuman yang akan diberikan ke atas penzina di kalangan wanita-wanita yang merdeka. Okey? Wanita merdeka yang juga telah pun berkahwin. Okey, apa hukuman wanita merdeka kalau dia telah berkahwin? Direjam sampai mati. Kita nak buat macam mana? Setengah daripada direjam sampai mati. Nak buat macam mana? Hentam tapi jangan bagi mati. Tapi kalau hentam takut dia sampai kepada 3/4 ke, kan? 1/3 ke, kita nak buat macam mana bagi akhirnya kita sampai pada satu natijah, orang ini telah pun dihukum, dibunuh, direjam sampai mati, iaitu sebanyak 1/2 daripada direjam sampai mati. Ada cara? Kalau kau ijtihad daripada luar Jawi, boleh masuk Facebook, kan? Ilmu sikit. Kesesatan ruwak Jawi yang seterusnya, ya. Mengatakan tidaklah wanita-wanita yang menjadi hamba kalau berzina dan dia telah berkahwin, tidaklah direjam sampai mati. Tapi jangan sampai mati, tapi jangan tak rejam. Dia kena rejam tapi kena sampai kepada 1/2 mati. Nak buat macam mana tu? Tak mampu kita nak buat. Akhirnya takut kita hentam sampai mati juga sudahnya, ataupun hentam-hentam tak sampai kepada 1/2. Dia tak mati, dah berdarah dah muka semua, tapi tak sampai kepada 1/2 mati. Lalu kata para ulama, oleh kerana tidak ada 1/2 mati, ya imam hidup betul-betul, ya imam mati betul-betul. Dua tu je. Imam hidup, imam mati. Tak ada istilah 1/2 hidup, 1/2 mati. Maka apabila hukuman ini tak mampu kita buat, maka hukuman ke atas wanita yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini, wanita merdeka, wanita yang hamba tadi, bukan hukuman ke atas wanita muhsan yang merdeka. Sebaliknya dikenakan ke atas wanita merdeka yang bukan muhsan, iaitu kalaulah wanita yang belum berkahwin disebat sebanyak 100 kali kalau dia berzina, maka hamba perempuan kalau dia berzina, tak kira dia dah berkahwin atau belum berkahwin, dia akan disebat sebanyak 50 kali. Dia akan disebat sebanyak 50 kali. Setengah daripada hukuman wanita yang berzina. Asal dia, kalau kira-kiranya, sepatutnya kita kena pastikan hukumannya adalah setengah daripada hukuman wanita merdeka yang berzina yang telah berkahwin, tapi tak mampu. Bila tak mampu, maka tahulah kita, sebab Allah tidak akan suruh kita buat benda yang tak mampu. Taklif bil muhal batil. Kita tak akan disuruh oleh Allah untuk buat benda yang tak mampu kita buat. Sebab Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apabila begitu, tahulah kita, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Walaupun disebut 'alal muhsanat, tapi yang diinginkan di sini adalah wanita-wanita yang berzina tetapi dia belum pernah merasai perkahwinan. Apabila wanita merdeka, dia punya hukuman kalau berzina adalah 100 kali sebatan, sama macam orang lelaki yang telah merdeka tetapi belum pernah berkahwin tetapi berzina. Maka setengah daripada 100 adalah 50, 1/2 kan, 0.5 daripada 100 adalah 50 sebatan. Jadi hamba perempuan dengan nas ayat Quran tadi, maka dia akan dijatuhkan hukuman sebanyak 100 kali sebatan. Akhirnya apa yang berlaku? Berlaku takhsis.
Tapi di sini taksisnya adalah taksis yang muttasil atau munfasil? Muttasil atau munfasil? Munfasil. Taksis di antara siapa dengan siapa? Taksisu al-kitabi bil taksisul kitabi bil Ana lamma khalaqtu nazara ana lam ara ahada. Izan la budda urakis ala as-sam' faqat. Taksisul kitabi bi Kadang bil kitab tapi lakin ni sampai yani bis sunnah. Dah faham yani taksisul kitab bi la haula wala quwwata la ahad wala rajul wala imra'ah. Taksisul kitab bi la laysa bil qiyas. Taksisul kitab bi bil kitab. Sebab ayat asalnya az-zaniyatu waz-zani, ya umum. Akhirnya ayat yang umum, yang kalau kiranya semua penzina lelaki tak kira siapa kena sebat 100 kali, telah dikeluarkan daripada umum ayat ini wanita yang hamba tetapi berzina, iaitu disebat sebanyak 50 kali. Ayat mana yang bagi tahu kena sebat 50 kali tu? Ayat Quran juga, surah Nisa. Jadi berlakulah taksisul kitabi bil kitab. Selesai? Okey. Qiyas tadi kata kami sebut qiyas ni sebab tajuk tangkiyah tu yang kami hentam. Itu taksisul kitabi bil qiyas. Jangan tak sembrono kawan-kawan kita nak fikir satu benda tu. Jangan ditipu dengan benda-benda sekitar Yang penting maknanya kita kena sebut, kadang-kadang kita yakin apa kita sebut berdasarkan. Okey. Di manakah qiyas? Qiyas timbul apabila orang tanya kita, okey, saya dah tahu hukum wanita yang status hamba kalau dia berzina. Kalau lelaki macam mana? Hamba lelaki yang berzina. Kalau ikut umum firman Allah SWT, az-zaniyatu waz-zani, maka kena sebab 100 kali. Sebab yang hanya dikeluarkan adalah ayat surah An-Nisa. Yang hanya dikeluarkan oleh surah An-Nisa adalah penzina daripada hamba perempuan. Tapi tak sebut pasal hamba lagi. Jadi kalau ikut konsep umum, kita kata okey, untuk penzina lelaki di kalangan hamba dia kena sebat 100 kali. Sebab tidak ada nas yang mengeluarkan dia. Nas hanya mengeluarkan hamba perempuan, tak disebut pula hamba lagi. Sebut lagi kan dhamir fa iza uhsinna, kan nun tu nun niswah. Fa iza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna. Semua tu adalah cerita tentang orang perempuan, iaitu hamba perempuan. Jadi kalau ikut konsep asal umum, maka apabila yang telah dikeluarkan daripada az-zaniyatu waz-zani hanyalah hamba perempuan, maka segala orang lelaki merdeka, segala orang perempuan merdeka, dan segala orang lelaki yang hamba hendaklah disebat 100 kali. Sebab mana bila kita main keluar-keluar Quran, mesti ada dalil. Cumanya ada kebeza hamba lelaki dengan hamba perempuan. Memang ada bezalah. Jantina. Tapi adakah jantina itu memberi kesan dari segi fiqh? Bila kita tengok kan hukum hakam, adakah di sana kebanyakan hukum hakam fiqh ni dibezakan antara lelaki dengan perempuan? Ke orang lelaki dengan perempuan sama je dari segi hukum? Melainkan hanya beberapa hukum yang dibezakan orang lelaki dengan orang perempuan. Sembahyang Jumaat orang lelaki, orang perempuan tak kena sembahyang Jumaat. Orang lelaki memang tak ada istilah tak kena sembahyang, mesti sembahyang je. Orang perempuan ada masa tak boleh sembahyang. Okey, adalah beza lelaki perempuan tu. Tapi kebanyakan hukum, orang lelaki wajib sembahyang, orang perempuan wajib tak sembahyang? Wajib. Orang lelaki wajib haji, orang perempuan wajib haji juga. Orang lelaki wajib menuntut ilmu, orang perempuan wajib menuntut ilmu juga. Mereka kebanyakan hukum hakam tidak membezakan di antara lelaki dan perempuan. Makanya berbezalah pendapat para ulama dalam menentukan hukuman bagi lelaki yang tidak merdeka, iaitu hamba, lelaki hamba yang berzina. Kebanyakan para ulama mengatakan lelaki yang tidak merdeka, iaitu dia masih berstatus hamba, kalau dia berzina,
dia juga akan dikenakan hukuman hanya 50 kali sebatan dan bukan 100 kali sebatan. Kita kata, mari mana dalil? Orang akan jawab balik, para ulama akan jawab balik berdasarkan konsep qiyas. Sebab apabila hamba perempuan kena sebat 100 kali, hamba perempuan kena sebat 50 kali, maka hamba lelaki juga hendaklah disebat hanya 50 kali. Kerana ada persamaan di antara hamba lelaki dan hamba perempuan, iaitu kedua-duanya adalah hamba. Jadi kalau hamba perempuan sebat sebab dia hamba, kalau dia tak hamba jadi 100. Tapi kerana dia hamba jadi 50, maka hamba lelaki tetap juga hamba. Cuma beza lelaki perempuan itu je, jantina. Maka berlakulah takhsis secara qiyas. Maknanya asal-asal firman Allah Ta'ala az-zaniyatu waz-zani tak berlaku takhsis sama sekali. Mula-mula berlaku takhsis dengan sebab ada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-25 tadi. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Berlaku takhsis kali pertama. Cuma takhsis ni di antara ayat Quran dengan ayat Quran. Yang mengkhususkan ayat Quran, yang kena khusus ayat Quran. Takhsisul kitabi bil kitab. Lalu apabila orang timbulkan soalan, bagaimana pula tentang status hamba lelaki yang berzina? Maka kita kata dia juga dikeluarkan daripada hukum sebat 100 kali kerana menggunakan qiyas. Jadi qiyas, mengkiaskan hamba lelaki kepada hamba perempuan, qiyas telah pun mengeluarkan hamba lelaki daripada umum firman Allah Ta'ala az-zaniyatu waz-zani. Jadi berlakulah takhsisul kitab an-nutqi ataupun takhsisul kitabi awis sunnati bil qiyas. Cuma dalam contoh kita ini takhsisul kitabi bil qiyas lah. Okey? Jadi nas daripada Al-Quran ataupun hadis telah dikecilkan skopnya oleh al-qiyas. Dikecilkan skopnya oleh al-qiyas. Jadi al-mukhassis dalam perbahasan kita adalah qiyas. Qiyas apa? Qiyas hamba lelaki kepada hamba perempuan. Kerana ada illah yang sama, iaitu al-ubudiyah, perhambaan yang berlaku pada hamba lelaki dan juga pada hamba perempuan. Maka akhirnya berlakulah takhsis juga secara munfasil, sebab tidak disebut dalam ayat secara serentak, tetapi menggunakan konsep qiyas. Dan qiyas bukan berada dalam nas. Qiyas adalah terasing daripada nas. Jadi ini adalah contoh wan nutqi bil qiyas. Maksud dia wa takhsisu an-nutqi bil qiyasi. Okey, wa yajuzu takhsisun nutqi bil qiyas. Okey. Setakat ni faham tak? Sebab tajuk ni contoh ni saya sangat gembira sebab ini dia adalah contoh yang saya mencari tentang masalah percanggahan pandangan Imam Ar-Razi dan tesis saya, tesis usul fiqh saya. Tajuk ini antara khilaf Imam Razi sendiri. Imam Razi ada dua pendapat dalam masalah ni. Lalu apabila pihak Al-Azhar meminta saya dalam tajuk tesis saya untuk mendatangkan contoh fiqh, berceranak mencari dan saya buka macam-macam, akhirnya jumpa contoh ini. Sebab tu contoh ni sebenarnya sangat aziz. Contoh ni sangat penting supaya kita nampak bagaimanakah qiyas berperanan untuk mengeluarkan sesuatu mufrad ataupun satu individu daripada umumnya sesuatu ayat atau hadis. Okey. Sebab tu qiyas ni hujah. Kadang-kadang orang kata, mana boleh macam ni? Allah tak keluar, Allah tak sebut pun, Allah hanya sebut hamba perempuan. Hamba perempuan je lah, hamba lelaki mesti balik kepada umum. Ada ulama sebut gitu. Memang ada khilaf dalam masalah ni. Tetapi jumhur para ulama tidak berpegang dengan konsep itu, iaitu hamba lelaki kekal dalam umumnya qauluhu ta'ala az-zaniyatu waz-zani. Kalau tak silap ni yang berpegang dengan pendapat ini antara Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz. Kalau tak silapnya lah, saya lupa ingat antara yang berpegang dengan pandangan hamba lelaki kena sebat 100 kali sebab Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu waz-zani. Namun kebanyakan para ulama mengatakan kena sebat 50 kali kerana berlaku konsep qiyas. Lalu qiyas mengeluarkan hamba lelaki daripada umum firman Allah Ta'ala
az-zaniyatu waz-zani. Okey. Dan kita akan jumpa perbahasan qiyas walaupun dalam kitab Waraqat tak dibincangkan qiyas secara lumat, tidaklah panjang lebar, tapi kita akan jumpa. Dan setiap kali saya nak masuk dalam bab qiyas, saya akan ketakutan. Sebab qiyas merupakan bab paling penting dalam ilmu usul fiqh. Sehingga ada para ulama mengatakan al-fiqhu huwal qiyas. Bahkan dia kata usulul fiqh, al-fiqh wal qiyas, usulul fiqhi huwal qiyas. Ada para ulama kata begitu, usul fiqh ni adalah qiyas. Seakan-akan al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Sedangkan rukun haji bukan wukuf saja. Masuk ihram, niat berihram, tawaf. Tapi nak katanya betapa rukun-rukun lain walaupun penting, tetapi yang terpenting sekali adalah wukuf di Arafah. Maka seakan-akan usul fiqh juga begitu. Walaupun dalam usul fiqh ni babnya macam wa min abwabi usul fiqh aqsamul kalam wal amru wan nahyu, tapi yang paling penting sekali yang akan menyebabkan seseorang faqih itu ada energi, ada kemampuan untuk istinbat hukum dengan dahsyat adalah qiyas. Kita akan jumpa bab qiyas. Dan bab qiyas bab yang mencabar, dan dia adalah bab yang paling sukar dalam ilmu usul fiqh. Sebab kita cuba nak memahami bagaimana seseorang faqih nak istinbat hukum. Dan saya ada cerita-cerita akan datanglah tak berani nak sebut sekarang sebab takut darah tinggi. Ni darah dah tinggi ni. Dulu dalam 3-4 hari lepas, tiap-tiap hari orang jamu makan, pergi pula matam Arab. Apa lagi dengan daging ni pula, kita pula kalau tengok daging ni terlupa habis segala-galanya. Tengok daging panggang terlupa habis. Yang teringat kambing tu saja. 4 hari untuk turun, naik darah tinggi tu. Semalam batal kelah berehat rumah. Hari ni ada sikit, tapi okeylah. Bolehlah gili-gili kan. Kalau mati pun mati dah usul fiqh lah. Okey. Jadi kalau ada rezeki, saya teringin untuk satu hari nanti kita baca hadis-hadis hukum dan kita tengok macam mana konsep para ulama menggunakan qiyas. Ada mereka kadang-kadang tolak hadis ni berdasarkan qiyas. Jadi kita akan ambil benda tu sangat-sangat manfaat. Tapi bila? Wallahu a'lam. Mungkin dah tahun depan. Okey. Selesai waktu, alhamdulillah. Wa na'ni, kami maksudkan. Siapa kami ni? Imamul Haramain Al-Juwaini. Beliau yang menyebut kalimah wa na'ni. Yang kami maksudkan dengan an-nutqi dalam matan tersebut adalah qaulahu ta'ala. Ay wa na'ni qaulahu ta'ala wa qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam bil qiyas. Kami maksudkan dengan bin nutqi. Yang kami maksudkan dengan kalimah an-nutqi dalam matan wa nutqi bil qiyas, yang kami maksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, kita akan masuk pada satu bab. Selesailah kita bincang pasal wal 'am wal khas. Selesai. Wa min abwabi usul fiqh aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal 'am wal khas. Selesai. Kita masuk sekarang wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal. Kita akan masuk dalam tajuk al mujmal, nas, mubayyan, zahir, semua kita akan masuk wal muawwal. Okey. Wal mujmalu qala rahimahullah azza wa jalla wal mujmal ma yaftaqiru ila al bayan. Al mujmal, lafaz mujmal, lafaz yang statusnya adalah mujmal. Apa dia lafaz mujmal ni? Sebab kita akan jumpa lafaz ni dalam ayat Quran dan juga hadis baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan setiap satu lafaz yang bersifat mujmal, mubayyan, dia ada hukum. Jadi kata Sayyidina Imam Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wal mujmalu ma yaftaqiru ila al-bayan. Al-mujmal adalah apa sahaja lafaz. Ma di sini maksudnya ayu lafzin, apa sahaja lafaz yaftaqiru ila al-bayan,
Apa saja lafaz yang memerlukan kepada penerangan, al-bayan. Sebab bila kita baca lafaz tu, kita tak faham. Kita tak akan faham apa yang diinginkan oleh syarak. Lalu dia memerlukan kepada penjelasan apakah yang diinginkan oleh syarak. Ada juga lafaz mujmal dalam Al-Quranul Karim, tetapi tidak berkaitan dengan hukum ahkam fiqh. Maka walaupun dia mujmal, tetapi tidak memerlukan kepada al-bayan. Contoh macam Allah Ta'ala sebut Alif Lam Mim. Firman Allah Ta'ala mujmal, tak tahu apa makna, memerlukan pada bayan sepatutnya, tapi Tuhan tak terangkan. Dan Nabi SAW juga tidak menerangkan apakah maksud Alif Lam Mim. Para ulama ijtihadlah macam-macam. Alif tu ada yang kata Allah, Lam tu malaikah, Jim, Mim tu Sayyidina Muhammad. Macam-macam pendapat. Namun walaupun pada asalnya memerlukan kepada al-bayan, tetapi oleh kerana firman Allah Ta'ala ini tidak ada kaitan dengan hukum hakam fiqh, maka walaupun Allah Ta'ala tak bagi tahu, maka tidaklah menjadi satu kesilapan ataupun menjadi satu perkara yang menyebabkan kita susah hati, sebab ia tidak berkaitan dengan hukum hakam. Lalu ia tak berkaitan sebagai dalil untuk istinbat hukum. Tapi ada beberapa hukum yang memerlukan kepada dalil, tiba-tiba dalilnya pula adalah dalil yang bersifat mujmal. Bila lafaznya mujmal, tak jelas apa yang diinginkan oleh syarak, maka ini akan menyebabkan si mukallaf tidak dapat melaksanakan perintah Allah, sebab si mukallaf tidak tahu apakah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita boleh bayangkan sewaktu mula-mula turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Pada zaman baginda Nabi alaihi salatu wasalam, sewaktu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah, as-salah, apa maksud salah? Dalam bahasa Arab, salat dimaksudkan adalah doa. Zakah kalau kira-kiranya, zakah dalam bahasa Arab maksud sembelihan. Antara maknanya sembelihan. Zakatu janini, zakatu ummi. Sembelihan si janin, sembelihan si ibu. Jadi okeylah kalau boleh bayang maksud solat itu adalah ibadah tertentu, zakat adalah pemberian tertentu. Namun sewaktu turun ayat ini, para sahabat tak akan faham apakah yang diinginkan, sebab kalimah solat dengan maksud ibadah yang bermula dengan takbir berakhir dengan salam. Begitu juga dengan zakat yang ada syarat-syarat dia. Ada zakat fitrah, ada zakat harta, ada zakat itu, zakat ini, ada syarat-syaratnya. Ini tidak pernah diketahui oleh orang Arab. Maka bila turun ayat ini, semestinya para sahabat tidak akan tahu macam manakah cara solat yang diinginkan oleh Allah dan bagaimanakah zakat yang diinginkan oleh Allah. Maka ayat ini pada asalnya merupakan contoh ayat yang mujmal, yang memerlukan kepada bayan daripada Allah Azza wa Jal dan juga daripada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Rasulullah pun bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat saya sembahyang. Kalaulah tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan sembahyang, nescaya kita akan terpinga-pinga, tak tahu apa maksud solat, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama contoh macam kalimah al-qur. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dijatuhkan talak, hendaklah dia mengasingkan dirinya daripada berkahwin dengan mana-mana orang dalam tempoh 3 qur. Orang Arab pula guna kalimah qur, kadang-kadang guna untuk makna suci, dan kadang wanita tu tak datang haid, maka ketika dia dalam suci, hazil mar'a fi qur. Kadang-kadang orang Arab guna kalimah al-qur dengan maksud al-haid. Satu kalimah mempunyai 2 makna yang saling bercanggah pula. Baik, itu dari segi bahasa. Al-qur kadang-kadang digunakan dengan maksud haid, kadang-kadang dimaksudkan dengan maksud kesucian, suci daripada haid. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
orang-orang perempuan yang kena talak tadi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Persoalannya, apakah maksud 3 kali quru yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab mustahil 3 kali quru ni maksudnya 3 kali suci dan 3 kali haid. Mustahil, sebab salah satu je. Ima 3 kali suci, ima 3 kali haid. Akhirnya lafaz ini menjadi mujmal, maka memerlukan bayan. Lalu para ulama mulalah mencari apakah dia bayan bagi mujmal. Mazhab Syafi'i memahami akhirnya berdasarkan dalil bahawa al-qur di sini maksudnya at-tuhur. Mazhab Imam Abu Hanifah pula, apabila mereka melihat dalil yang lain, mereka mendapati, ijtihad mereka mendapati bahawa dalil-dalil tersebut menjelaskan bahawa al-qur yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini adalah al-haid. 3 kali haid. Mazhab Syafi'i pula faham 3 kali tuhur, 3 kali suci. Jadi ini adalah contoh lafaz yang bersifat mujmal. Bila mujmal, kita tak akan mampu untuk melakukan arahan Allah ataupun arahan Nabi yang pada firman Allah dan sabda Nabi ini ada ayat-ayat ataupun kalimah yang mujmal, melainkan kita memerlukan bayan syar'i, memerlukan penjelasan daripada Allah dan Rasul terlebih dahulu, barulah seseorang mujtahid dapat istinbat hukum daripada ayat ini. Wal mujmalu ma yaftaqiru ila al-bayan. Sebarang lafaz mujmal. Apa dia lafaz mujmal? Sebarang lafaz. Ma di sini maksudnya kullu lafzin yaftaqiru ila al-bayan. Sebarang lafaz yang memerlukan kepada al-bayan, penerangan. Cuma penerangan tu tak semestinya kena firman Allah tu pasal Nabi. Apa saja dalil? Dalil akal ke? Apa saja dalil lah, sama ada firman Allah ke, sabda Nabi ke. Sebarang dalil yang dapat menjelaskan apakah keinginan Allah yang ataupun keinginan Nabi SAW menerusi ayat mujmal, maka kesemua itu boleh menjadi bayan. Dan kadang-kadang contoh macam tadi, khilaf pula para ulama. Ada yang faham bayan Allah Ta'ala maksudnya begini, ada yang faham bayan menunjukkan makna yang begini pula. Dalam isu al-qur tadi 3 kali qur tadi Okey. Wal bayan. Apa dia al-bayan? Ikhraju syai' min hayyizil ishkal ila hayyiz at-tajalli. Apa dia al-bayan? Kenapa ditimbulkan isu al-bayan? Sebab disebut dalam ta'arif al-mujmal ma yaftaqiru ila al-bayan. Kullu lafzin yahtaj ila al-bayan fa innahu mujmal. Baik, ma huwa al-bayan? Al-bayan huwa ikhraju syai' min hayyizil ishkal ila hayyizit tajalli. Bayan adalah tindakan mengeluarkan sesuatu daripada hayyizil ishkal, daripada suasana ataupun bentuk ishkal. Bentuk dia tidak jelas, adam wuduh maksud dia. Ishkal di sini maksud dia ghair wadih, adabil wuduh, ila hayyizit tajalli, ay ila hayyiz atau ila syakli al-wuduh. Kita keluarkan satu benda yang asalnya tak jelas, kita keluarkan dia daripada tak jelas, kita bawa dia sampai jelas. Jadi proses itu semuanya dinamakan sebagai al-bayan. Jadi bila fuqaha faham, okey, ayat ini menunjukkan bahawa maksud al-qur adalah at-tuhur. Jadi kefahaman para ulama, kefahaman mereka, cara mereka cari dalil, semua itu dinamakan al-bayan. Kerana dengan sebab al-bayan, lafaz yang mujmal akhirnya sudah dapat diketahui apakah maksud yang diinginkan oleh Allah menerusi lafaz mujmal tersebut. Contoh macam ayat wa aqimus salah, maka apa dibayannya adalah sabda Nabi SAW, sallu kama raaitumuni usalli. Jadi sebarang dalil yang menunjukkan Nabi sembahyang macam mana, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, subuh berapa rakaat, kena ada tumakninah atau tidak. Okey, kesemua ayat-ayat ataupun hadis Al-Quran yang menunjukkan kepada makna ini, kesemuanya adalah dinamakan al-bayan. Sebab dengan dalil-dalil ini, tahulah kita apakah sebenarnya kehendak Allah SWT dalam firman-Nya yang berbunyi wa aqimus salah. Okey, ini konsep dia lah. Maksudnya kalau kita jumpa lafaz, kalau bukan kita lah, sebab kita adalah ijtihad. Kalau mujtahid menjumpai sebarang lafaz mujmal,
Tidak boleh terus keluarkan pendapat, tapi kena cari dalil yang dapat menentukan apakah maksud Allah Ta'ala menerusi ayat yang mujmal tersebut. Okey. Okey, ada sebarang soalan? Clear? Lafaz senang bahasa ini agak senang. Qala rahimahullahu azza wa jal, wan nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. An-nas, apa pula an-nas? Sebab di sana ada lafaz yang statusnya mujmal. Ada di sana lafaz yang statusnya adalah an-nas. Jadi kalimah nas banyak makna. Nasul Quran, nasul hadis, dan jadi makna lain pula, teks. Nas yang dimasukkan dalam ucapan Imam Al-Haramain ini adalah sebarang kalam yang tidak mengandungi makna lain melainkan hanya satu makna. Maknanya jelas sampai tak boleh orang nak khilaf. Okey? Disebut sini wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas adalah sebarang lafaz, maksudnya sebarang lafaz la yahtamil, yang tidak mengandungi melainkan hanya makna yang satu. Jadi bila kita dengar nas tersebut, tak ada orang akan faham dengan makna yang lain. Allah Ta'ala sebut wa harramat riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramat riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Kalimah wa harramat riba agak-agak boleh tak orang faham. Maksud haram di sini maknanya sunat riba. Riba ni disunatkan syarak, atau makruh riba. Allah sebut wa harrama, tapi dia boleh faham riba ni sebenarnya wajib, sunnah muakkad. Ada tak orang kemungkinan akan faham gitu? Ada orang gila. Ada pun orang yang tidak gila, yang ada akal, dia tak akan faham. Sebab haram tu jelas-jelas menunjukkan benda itu adalah kalau buat dosa. Jadi sebab itu tidak berlaku khilaf di kalangan para ulama bahawa riba adalah halal. Tak ada khilaf. Jadi kalau ada orang kata riba adalah halal, terkeluar dia daripada agama Islam. Sebab tidak boleh berlaku ijtihad sekiranya kalam itu adalah nas. Sebab tu kita bisa dengar la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh berlaku ijtihad apabila adanya nas. Nas yang dimasukkan dalam ucapan ini adalah yang kita sedang pelajari ini. Ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. La ijtihada ma'an nas. Dah kalau lafaz ni adalah berstatus nas, takkan nak ijtihad lagi. Saya faham wala taqrabuz zina ni maknanya kita hendaklah mengelakkan ni benda dekat. Tapi kalau dah sampai, tawakal Allah. Yang tak boleh mendekati. Tapi kalau tiba-tiba kita tak sempat nak dekat, datang terus, buat macam mana? Ada tak agak-agak orang faham gitu? Nak dekat pun dah tak boleh, apatah lagi buat. Sebarang benda-benda yang membawa kepada zina, dating contoh, chatting dengan akhwat pun gatal dengan lelaki contoh, kan? Semua benda-benda yang membawa kepada, boleh sampai kepada zina. Belum kahwin lagi, tiba-tiba apa khabar mami, apa khabar daddy, baba, gatal ya. Semua benda-benda yang bawa kepada begitu diharamkan syarak. Jadi apatah lagi kalau sampai kepada yang terakhir, waliyazibillahi min zalik. Jadi qaulu ta'ala wala taqrabuz zina, tidak ada ulama khilaf bahawa zina halal, yang tak boleh dekat. Tak ada. Sebab tu segala masalah-masalah yang berlaku ijma'. Kenapa berlaku ijma'? Kerana nasnya jelas. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawdil unsayayn. Lepas tu Allah bersebutlah, kalau wanita tu suami dia meninggal, dia dapat berapa, kalau ada anak berapa, kalau tak ada anak berapa. Kalau ada anak dapat 1/8, kalau tak ada anak, suami tu yang meninggal tu tak ada anak, orang perempuan dapat 1/4. 1/4 boleh faham tak? 1/4 ni maksud dia adalah 1/4 maksud dia 1/8. Ada kemungkinan akal tak akan boleh terima 1/8, 1/8, 1/4, 1/4, 1/3, 1/3. Jadi sebab itu dalam masalah-masalah besar dalam miras tidak berlaku khilaf. Adalah perincian-perincian kecil-kecil yang berlaku khilaf sebab tidak ada nas.
Maksudnya tidak ada dalil yang jelas. Dalil yang ada boleh difahami dengan pelbagai makna. Tetapi dalam benda-benda besar dalam miras tidak berlaku khilaf. Tidak akan ada orang kata orang perempuan kalau suami dia ada anak, Allah sebut dia dapat 1/8, tapi saya berijtihad dia dapat 1/2 lah, berdasarkan ijtihad saya. Gila. La ijtihada ma'an nas. Jadi an-nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas adalah apa saja lafaz yang tidak akan mengandungi melainkan hanya satu makna. Tidak akan ada kemungkinan melainkan hanya mengandungi satu makna. Okey. Wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. Wa qil ma ta'wiluhu tanziluhu. Dikatakan, kalau menurut Fadilatul Syekh Said bin Shaltun, kalimah waqila di sini bukan li tad'if, bukan tujuan untuk mengatakan ta'rif yang kedua ini dhaif, tetapi hanya ala sabilil hikayah. Nak bagi tahunya, dalam para ulama menceritakan tentang an-nas, ketika mereka mendatangkan definisi nas, ada yang mengatakan definisi an-nas adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Ada para ulama yang mendefinisikan an-nas dengan ma ta'wiluhu tanziluhu. Jadi kalau menurut Fadilatul Syekh Said Shaltun, qila di sini lil hikayah la lit tad'if. Cuma ada juga, kalau seingat saya, memang saya pernah terjumpa, memang ada yang mengatakan takrif yang kedua ni dhaif. Jadi qila ni lit tad'if. Tapi kalau menurut Fadilatul Syekh Said Shaltun, ta'rif yang kedua bukan nak katanya dhaif, tapi hanya disebut qila itu atas dasar sabilil hikayah. Macam yang kita jumpa dalam ta'rif dalam pembahagian al-haqiqah. Wal haqiqatu ma baqiya ala mawdu'ihi wa qil mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Digunakan kalimah waqila. Tapi bila kita cek, Imam Al-Haramain Al-Juwayni berpegang dengan ta'rif yang kedua ni. Walaupun disebut qila, tapi ala sabilil hikayah. Jadi kadang-kadang qil untuk tad'if, untuk mengatakan pendapat itu lemah, dan kadang-kadang qil adalah digunakan hanya untuk menyatakan di sana ada pendapat, tanpa ada keinginan daripada orang yang mendatangkan kalimah sebut sama ada ia dhaif ataupun tidak. Jadi macam mana kami nak tahu qil ni dhaif ke tak dhaif? Itu kena cek dalam gaya ayat lah. Adakah qila di sini, contoh qil dalam satu ayat tujuannya adalah untuk mengatakan pendapat itu dhaif, atau qil itu semata-mata nak menyatakan di sana ada pendapat tanpa ada keinginan untuk menyatakan pendapat itu dhaif ataupun tidak. Itu kena lihat dari segi gaya ayat dan juga melihat dari segi qarinah-qarinah yang berkaitan. Contoh, kita kata waqila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Kalimah waqila dalam ta'rif al-haqiqah ni bukan li tad'if. Buktinya Imam Al-Haramain sendiri selepas tu menyatakan wal haqiqatu imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyah. Jadi kalau ikut ta'rif yang pertama bagi al-haqiqah, al-haqiqah hanya ada haqiqah lughawiyah, tidak ada istilah haqiqah syar'iyyah ataupun haqiqah urfiyah sebagaimana telah kita bincang panjang sebelum ni. Tapi bila Imam Haramain pula menyatakan haqiqah ada tiga, haqiqah lughawiyah, syar'iyyah dan urfiyah, dan ia kena dengan takrif yang kedua, tahulah kita takrif yang kedua yang didatangkan kalimah qil itu hanya sekadar nak beritahu ada pendapat lain dalam mentakrifkan kalimah qil. Bahkan subhanallah, Imam Al-Haramain menjadikan takrif itu pula sebagai rajih. Berbeza dengan takrif yang pertama yang beliau langsung tak sebut qil atau benda pun. Didatangkan mula-mula lagi, bila sebut mula-mula macam tu yang paling kuat. Tapi rupanya qarinah menunjukkan takrif yang pertama yang lemah, takrif yang kedua adalah kuat. Waqil ma ta'wiluhu tanziluhu. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Maksud dia ta'wil di sini adalah ma fahmuhu tanziluhu. Ta'wil di sini maksud dia al-fahm. Sebab kalau kita buka kitab yang menghuraikan matan al-waraqat, mereka akan mengatakan maksud dia yufhamu ma'nahu
bimujarradi nuzulihi. Ma yufhamu ma'nahu bimujarrad nuzulihi. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Sebarang lafaz. Ma di sini maksudnya kullu lafzin, semua lafaz yang takwilnya, maksud takwil dia apa dia? Maksud dia kefahaman bagi lafaz tersebut adalah dengan cara tanziluhu. Maksudnya kita datangkan, kita sebut kalimah tu. Bila kita sebut kalimah tu, kita datangkan kalimah tu, kita turunkan kalimah tu di hadapan kita. Kita sebut saja kalimah tu, terus kita faham maknanya. Maka itu adalah nas. Ma ta'wiluhu ay ma fahmuhu, tanziluhu ay zikruhu wa ityanuhu. Sebarang kalimah yang bila kita sebut je kalimah tu, kita terus faham maknanya tanpa ada khilaf, tanpa perlu kepada ada banyak macam pendapat, maka itu adalah nas. Contoh, saya kata contoh kalau kita ambil Quran tadi dah contoh senang. Wa harrama riba. Dengar kita datangkan saja harrama tu, tahulah kita maksudnya riba memang tidak boleh, dosa kalau kita buat. Tak perlu kepada nanti saya nak fikir dulu, adakah harrama ni maksudnya sunat atau wajib? Tak ada. Semuanya jelas Kenapa? Kerana dalil itu sendiri semata-mata disebut, terus faham makna. Fuhima ma'nahu bimujarrad zikri al-kalimah. Maka kalau begitu keadaannya, tahulah kita ini adalah kalimah yang namanya nas. Ini takrif yang kedua lah. Takrif yang kedua bagi takrif an-nas. Kalau takrif yang pertama tadi terus disebut dengan jelas, sebarang kalimah yang tidak boleh mengandungi ada dua makna. Mustahil, secara adat ni tak akan ada orang pakai sampai dua makna. Kalau takrif yang kedua, okey, sebarang lafaz semata-mata kita sebut, orang faham terus. Jadi sebenarnya takrif pertama dengan kedua ni dia agak dekat sebenarnya. Okay. Sebab tu sebagian para ulama mengatakan takrif kedua ni sebenarnya tidaklah dikatakan dhaif. Cuma ada ulama kata dhaif sebab apa? Sebab digunakan kalimah takwil. Bila takwil maknanya dia memerlukan kepada ta'ammul. Takwil ni kita kena perhati, sedangkan lafaz yang bersifat nas tak perlu kepada pemerhatian. Tak perlu sampai kena nanti saya nak buat kajian, tak perlu. Jadi ucapan takwil, kalimah takwil itu menunjukkan erti makna perlu kepada usaha, sedangkan nas tidak memerlukan sebarang usaha. Jelas seamat-amatnya. Sebab itu ada ulama kata takrif yang kedua ni agak lemah berbanding dengan takrif yang pertama, sebab didatangkan kalimah takwil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sampai Nabi berdoa kan, ya Allah jadikan Sayyidina Abdullah bin Abbas ni orang yang faqihlah agama, dia faham tentang agama, dan ajarkanlah kepadanya takwil, iaitu dia baca satu ayat dia boleh fikir makna yang dalam. Maksudnya dia memerlukan kepada satu usaha, dia memerlukan kepada ta'ammul. Itu asal makna takwil. Cuma ta'rif ini bila disebut kalimah takwil, di sini dah sebagai ulama kata ta'rif ini ada unsur dhaif. Sebab nas tidak memerlukan kepada usaha, tidak memerlukan kepada kesusahan untuk memahami maknanya. Ala kulli hal, insya-Allah kita kata takwil ni maksudnya al-fahm. Ma fahmuhu tanziluhu ay zikruhu. Kita boleh faham gitu Tapi ala kulli hal masih memang ada dua pendapat dalam isu ini. Okey, ini adalah ta'rif an-nas. Kemudian kata Imamul Haramain Al-Juwaini, kalimah an-nas ni mari daripada kalimah apa? Yang kita sampai kata an-nas ni maksudnya adalah jelas sampai tak perlu kepada usaha untuk fikir-fikir. Dan sebab dari mana kalimah nas kita terjemahkan begitu? Dari segi bahasa Arabnya, kalau kita tengok kalimah-kalimah Arab lain, ada tak kalimah yang macam bunyi dia diambil daripada kalimah nas contoh, dan maknanya jelas-jelas sangat? Kata Imam Al-Haramain, wa huwa mushtaqun ay ma'khudun min minassatil arus wa hiya al-kursiyyu. Kalimah nas ni yang sampai ulama usul fiqh boleh sebut an-nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Sebab zaman Nabi tak ada istilah nas. Ini istilah terkemudian. Lepas tu kalau kita baca dalam ayat Quran ataupun hadis, kalau disebut kalimah nas, jangan kita faham nas an-nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan wa qila ma ta'wilu tanzilu. Dah, ini dah jadi istilah.
Sebab tu bila kita memahami firman Allah Ta'ala juga hadis Nabi, kita kena tahu istilah yang kita biasa faham ini berdasarkan bahasa atau istilah waktu kemudian. Kalau istilah waktu kemudian, jangan kita faham istilah tu merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Contoh, bila Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah, berikan kepadanya al-fiqh dalam agama. Jangan kita kata di sini menunjukkan ilmu fiqh lebih afdal daripada ilmu-ilmu yang lain. Sebab al-fiqh huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad 'inda Imam al-Haramain, atau al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-'amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah 'inda Imam al-Baydawi. Jadi bila Nabi sebut Allahumma faqih fi din, ay Allahumma ja'alhu 'aliman fi ilmi al-fiqh hatta yastati' an yastanbit al-ahkam. وهذا يدل على أن الفقه أعلى علم من بين العلوم أخرى. Yang kita kata begitu sebab istilah fiqh itu adalah kefahaman ulama-ulama kemudian menjadikan ilmu yang ni kita namakan begini. Ilmu bicara tentang akidah kita namakan ilmu kalam. Ilmu bincang perbuatan yang halal tak halal ni ilmu fiqh. Ilmu bincang pemikiran ini macam mana, ini kita namakan ilmu mantik. Ilmu cerita tentang sejarah orang dulu kita namakan sirah. Ini adalah perincian ulama-ulama terkemudian. Jadi kita kena faham apa maksud Nabi dalam ayat ini, dalam sabdaan tadi, iaitu berdasarkan bahasa. Faqaha, al-fiqhu segi bahasa apa dia? Al-fahmu. Maksud dia Allahumma ij'alhu fahiman fid din. Yafham Islam. Sawaun kana fil aqidah atau fil syariah fi jami' ulum al-muta'alliqah bil Islam. Jadi dia jadi makna al-fiqh di sini bukan makna istilah. Jadi sama juga dengan isu kita di sini. Bila ulama sebut an-nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, dari mana asal punca kalimah nas ni? Kalau bukan dalam kamus Arab yang tak ada kaitan dengan istilah-istilah ulama ni, ada tak di sana kalimah orang Arab yang ada unsur bunyinya macam nas dan dia memberikan makna yang jelas? Bila dicari ada. Iaitu kata Imam al-Haramain, wa huwa ay wa kalimatun nas aw lafzun nas mushtaqun ma'khuzun, mushtaq di sini maksud dia ma'khuz min minassatil arus, dipetik diambil daripada kalimah minassah al-arus. Minassah al-arus. Apa soal al-arus? Pengantin. Pengantin al-arus. Cuma kalau tak silap saya, al-arus ni orang mesti dibezakan arus dengan aris. Arus maksud dia pengantin lelaki, aris pengantin perempuan. Tapi kalau tak silap saya dari segi bahasa Arab, arus ni merujuk kepada pengantin lelaki atau pengantin perempuan. Dua-dua sekali sama. Cuma bezanya pada jamak. Alang-alang nak terfikir tu buka ayat kamus boleh. Kan seronok dia sebut pasal pengantin ni kan. Tapi saya takutlah orang lain mungkin berani, saya takut. Arus. Al-arus. Orang mesti kena sebut arusah. Syai' arusah. Syai' arusah. Arusah itu pengantin perempuan. Tapi kalau merujuk kepada kamus, sebut di sini dalam Mu'jam Ar-Ra'id, arus rajulun wa imra'atun madama fi ursihima. Jam'a urs lizukur, urus. Wa arais lil inas. Okey. Jadi kalau siapa nak catat bagus kat tu. Jadi arus merujuk kepada pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Selagi mana dalam musim pengantin lah. Macam saya tak panggil lah arus lagi. Arus apa? Anak sampai 4, rambut pun dah hitam, rambut dah putih kan. Okey. Jadi al-arus adalah apa semua semangat nak catat tu Rajulun wa imra'atun madama fi
ursihima. Rajulun wa imra'atun madama fi ursihima. Jadi kalimah arus boleh digunakan untuk lelaki dan boleh juga digunakan untuk perempuan. Boleh digunakan untuk lelaki dan juga perempuan. Cuma bezanya pada jamak. Arus musanna pun samalah arusan. Ja'al arusan. Jadi kalau borak dengan orang Arab mesti dia akan rasa pelik lah, sebab penggunaan dia orang adalah arus wa arusah. Arus, aris. Sekarang sebut aris. Arus wa arusah. Tapi semestinya mereka tak guna kalimah arus untuk pengantin perempuan. Buktinya syai arusah. Ini penggunaan orang semasa lah. Tapi asal bahasanya sebenarnya arus merujuk pada lelaki dan perempuan. Cuma jangan terkejut lah. Kita kata, Fidil arus. Arus saya arus. Mungkin orang Arab akan tegur kita lah. Kita pun senyum je lah. Tak apalah. Okey, jamak pada untuk lelaki apa dia? Wa jam'u al-arus al-zakar huwa al-urus. Ain rasin. Jadi arus, urus. Nanti kita pastikan adakah dia tu urs ataupun urus dengan dhamma. Dalam kamus saya ni tak ada baris. Wa jam'u al-arus al-muannas huwa al-arais. Al-arais. Okey, dia adalah dengan baris depannya al-urus. Urus itu jamak bagi pengantin-pengantin lelaki. Contoh, subhanallah, laqad hadara darsi al-urus wal arais. Gitu. Al-urus ini semuanya bekas senyum belaka ni, pengantin-pengantin lelaki yang tak tahu bila kahwinnya, dan juga pengantin-pengantin perempuan fi tariq, insya-Allah. Jadi jamaknya adalah bagi lelaki arus, arusan, urus bi dhammir ra, urus. Manakala orang perempuan pula arus, arusan, arais, arais. Okey, ini merujuk pada kalimah arus. Baik, minassah, apa dia minassah? Minassah al-arus. Maknanya minassah lil arus, al-mukhtassah bil arus. Apa dia minassah? Kata Imam Al-Haramain, wa hiya ay wa minassah al-arus hiya al-kursi, ay al-kursi al-khasu bil arus. Kursi yang dikhususkan kepada pengantin. Maksudnya apa tu? Kursi pengantin ni apa dia? Kita kata pelamin lah. Kursi pengantin ni pelamin lah. Dalam bahasa Melayu kita pelamin. Agak-agak lah bila pengantin duduk di atas mahligai itu, di atas pelamin itu, agak-agak ada ke orang datang pergi, mana satu pengantin Ada tak orang tu? Pengantin satu, dia depan pengantin lah. Cantik baju kamu, dua depannya. Lepas tu tanya orang, pengantin apa pengantin? Memang masuk khabar itu kan. Orang gila apa ni? Ni yang duduk congok depan ni siapa lagi? Orang lain tak duduk tinggi begitu, dia paling tinggi. Singgah sana dia tu. Jadi kerana semua orang pakat tahu, tak akan ada orang itu tengok dia, betul ke dia pengantin? Baju cantik dah, tapi duduk atas ni, betul ke dia pengantin? Tak ada orang petikai dah. Dah dia saja yang duduk atas pelamin tu, memang dia lah pengantin. Maknanya jelas sesangat-sangatnya. Tak ada orang akan ijtihad pada satu pengantin hari itu. Maka oleh kerana kalimah minassah al-arus ni menunjukkan betapanya orang yang duduk di atas minassah al-arus, iaitu al-arus tu sendiri, atas kerusi pengantin tu, orang akan tahu dia adalah pengantin, jelas tanpa perlu perbincangan. Maka daripada sempena inilah didatangkan kalimah an-nas untuk merujuk kepada kalimah yang mempunyai makna yang sangat jelas sehingga tak akan ada orang terfikir makna lain. Ini dia punya munasabah dia. Jadi mushtaq di sini maksud dia yunasib. Mushtaq di sini boleh kita kata munasib. Munasib li minassatil arus. Sebab kalau kita bincang tentang ilmu bahasa Arab, sebarang kalimah Arab yang dia adalah bersifat boleh dikembangkan, mushtaq kita kata, bukannya mabni, mushtaq.
Sebenarnya dia diambil sama ada, sebagaimana kata ulama-ulama Basrah, diambil daripada masdar. Tak? Diambil pada masdar atau diambil daripada al-fi'. Di sisi ulama Kufah. Yang ni kita bincang dalam bahasa Arab kan. Sama ada asal istiqaq dia, asal kalimah asal bagi sebarang kalimah yang berkembang-kembang tu. Daraba yadribu darban madrub darib, midrab. Apa sih kalimah berkembang tu? Mana asal punca dia? Di sisi ulama Basrah diambil daripada masdar. Daraba yadribu darb. Jadi kita kata midrab mushtaqun minad darb. Ad-daribu mushtaq minad darb. Daraba mushtaq minad darb. Madrub mushtaq minad darb. Jadi semuanya dia adalah punca asalnya adalah daripada masdar. Daripada masdar tu akhirnya berkembang menjadi isim fa'il, maf'ul, fi'il madhi, mudhari' dan sebagainya. Tapi di sisi ulama Kufah, asal istiqaq bagi sebarang kalimah yang berkembang adalah fi'lul madhi. Jadi kalau tanya ulama Kufah, ad-darib mushtaqun min ayyi kalimah? Dia akan kata ad-darib mushtaqun min daraba. Si ulama Basrah, la. Kif? Ad-darib mushtaq min ad-darb. Jadi dia berlaku khilaf dari kalangan ulama Basrah dan ulama Kufah. Baik, kalimah minassah ni, ini bukan fi'il madhi. Ini juga bukan masdar. Maknanya ini isi alat minassah. Maknanya kalimah mushtaq ini datang ke oleh Imam Al-Haramain fihi naw' min at-tajawuz, fihi naw' min al-majaz. Digunakan kalimah mushtaq yang kita faham kononnya macam diambil berdasarkan yang kita faham imam daripada nahwu, daripada fi'il madhi ataupun daripada masdar. Tapi mushtaq di sini maknanya mempunyai sempena, yunasib. Dia jadi makna lain, bukan masuk mushtaq yang kita faham. Sebab tu disebut wahwa mushtaqun min minassatil arus. Diambil daripada minassah arus. Sedangkan kalau tadi ulama Kufah, ulama kata ijaz. Minassah minan nas, nassa yanusu, nassan. Izan minassah mushtaq min nassa. Tadi ulama Basrah pula, la. Laisa min nassa bal min nassun. Nassun masdar nassa yanusu nassun. Nassan. Ulama Kufah la. Laisa min nassun, inama min nassa fi'lu madhi. Jadi minassah ni bukan asal istiqaq. Tapi maksud mushtaq di sini makhuz, maksud dia yunasib, yulaib, lahu alaqah, lahu munasabah baina kalimati minassah wa baina an-nas al-mustalah alaihi 'inda al-usuliyyin. Jadi ada munasabah di antara nas dan juga di antara minassah. Okey. Qala rahimahullahu azza wa jalla, wal-zahiru mahtamala amrayn ahaduhuma azharu minal akhar wa yu'awwalu zahiru bid-dalil wa yusamma zahiran bid-dalil. Al-zahir. Okey. Bila tadi kita sebut nas, la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Sekarang kita masuk pada az-zahir. Cuma panjang cerita kita ni. Dan sekarang dah pukul 5. Saya takut saya akan mengambil kelas yang seterusnya. Bolehkah kita bincang az-zahir dalam pertemuan akan datang, ayuhal al-urus wal arais? Ke macam sedih saja semua? Sebab takut saya terdesak-desak nak menguraikan tu. Kalau baca panjang, kena hafal panjang. Kita tangguh. Sebab kita start tadi, betul lah cuma saya dalam bilik air tadi lama juga. Sebab saya takut saya mengambil masa sahabat-sahabat tak cukup 2 jam. Okey, InsyaAllah minggu depan saya tak sakit. InsyaAllah minggu depan saya panjang sikit, boleh? Kita berhenti lama sikit supaya kita boleh ambil 10 minit dalam tandas tu dikodok pada pertemuan akan datang. Okey, supaya kita tak tergesa dan kita tak jadi kelang kabut untuk memahami apakah yang dimaksudkan oleh Imam Haramain di sini. Jadi berbaki lagi wal-zahiru wal-muawwal, insya-Allah azza wa jalla. Kemudian kita akan masuk pada tajuk baru pula, wal af'al. InsyaAllah azza wa jalla. Okey, ada semua soalan sebelum kita tangguh?
Cuma nampaknya tak sempat kita nak hafal yang baru. Nanti minggu depan kita start dengan hafal yang baru, InsyaAllah. Ayu soal muta'alliq bid-dars qabla an adkhul hammam marah thaniyah. Okey, kalau tak ada, kita sama-sama selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas tu saya minta izin saya masuk dulu bilik air. Biasalah orang tu ada hair Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.